السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. سبحانك لا علم رب اشرح لي صدري ويسر واحلل عقدة ربي زدنا علما. اللهم كما نورت الأرض صلى الله عليه وسلم. Adapun berjalan daripada suatu keadaan kepada suatu keadaan itu tiga perkara. Yakni maksudnya perjalanan ni kedudukan hati ni yang sebagaimana telah kita pelajari pada minggu lepas, iaitu jangan kita jadi sebagaimana hema yang memusingkan kisaran gandum. Bermula daripada makhluk kepada makhluk juga. Sebagaimana hema musing, tempat yang dimulai ke situ juga tempat kembali. Macam hema lah. Kita pun sama jugalah. Kita buat amal taat pada Allah, biarlah kepada Allah Ta'ala sungguh. Biar kita benar-benar dalam mengerjakan taat kerana Allah dan kerana menunaikan akan keabdian diri kita kepada Allah. Itu bukan kita nak kepada balasan. Jangan fikir nak kepada syurga dan sebagaimanapun, kerana itu merupakan syurga juga makhluk Allah. Jadi kalau kita buat amal, kita mahu kepada balasan syurga dan seumpamanya, samalah kelakuan disebut daripada makhluk kepada makhluk juga. Situ. Maka tak situ. Naknya daripada makhluk, yang ibadat tu makhluk. Tumpu kita mengerjakan ibadat kerana Allah, kerana membesarkan Allah. Amal ibadat yang kita buat itu kerana melahirkan akan hati kita ni benar-benar membesarkan Allah. Dia taat kepadanya. Dan kita melakukan taat itu kerana menunaikan, mensebenarkan dengan bahawa kita adalah hamba-Nya. Oleh itu di sini hendaklah kita bermula daripada makhluk, maka kita tumpu dan kitanya tuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada Allah. Jangan seumpama disebut oleh kitab hikam kita yang minggu lepas, dia membandingkan daripada makhluk kepada makhluk juga. Arti kita mahu pada makhluk, tak mahukan Allah. Samalah kelakuan kita seperti hemar yang memusingkan akan kisaran gandum. Duk mesin tempat tular orang panggil. Daripada situ kembali juga ke situ. Jangan begitulah. Kita ngaji tasawuf, kita ngaji hakikat, biar hati kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Jangan kerana makhluk. Jangan kerana suatu faedah dunia. Jangan suatu juga kerana untuk mencapai kebalasan akhirat pun tidak boleh. Ini secara kedudukan tasawuf. Maka sini dah sebut kita mengaji hari ini,
Tetap perjalanan kita ni, perjalanan hati kita ni ada 3 kedudukannya, 3 pangkat, 3 derajat. Dia kata adapun berjalan daripada suatu keadaan kepada suatu keadaan itu 3 perkara. Keadaan perjalanan kita ada terbagi pada 3 perkara. Pertama, berjalan daripada perangai ya mazmumah kepada perangai yang mahmudah. Itu cara pertama. Itu cara perubahan perjalanan kita adalah kedudukan gerak hati, kelakuan amalan kita, ibadat kita, kosak dan tujuan kita di dalam melaku taat ada 3 bahagian. Pertama, berjalan daripada perangai yang mazmumah, berjalan daripada hak duk pakar, perangai hak tak molek, jalan-jalan menuju ke arah yang baik. Daripada sifat mazmumah, sifat yang dicela oleh syarak, kepada perangai yang mahmudah, yang dipuji oleh Allah. Daripada kita duk berperangai dan sifat yang dikeji, sifat tak molek, perangai tak molek, lalu kitanya mahu mengubah keadaan kita daripada memakai sifat perangai tak molek tu, sifat keji tu, kitanya berjalan mengubah suai keadaan kita menuju ke arah yang baik, daripada sifat mazmumah kepada perangai ya mahmudah. Perangai hak mazmumah, sifat perangai yang tercela, besar, ego, takabur, kita buat sifat-sifat tu. Lupa lalai kepada Allah, kita buat tu. Merasai ajib atas kepada keadaan kita sendiri, ubah kepada perangai yang baik, yakni ajib kepada sifat benar-benar tawaduk, ataupun sifat perangai mensucikan hati daripada besar perasaan lebih tu, kepada merasai kita ni adalah hina, hamba Allah yang dhaif, hamba Allah Ta'ala yang miskin, hamba Allah Ta'ala yang sangat tidak ada kelebihannya. Itu dia. Daripada takabur kepada tawaduk, daripada perangai lupa lalai kepada sifat berjaga-jaga hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada perangai sifat suka dipuji kepada tak mau kepada yang sifat tersebut, kita ubah kepada sifatnya ialah tidak suka kepada orang puji. Kalau orang puji sekalipun, kita kembali pujian itu kepada Allah sendiri. Kerana sifat baik, sifat elok yang dipujikan yang ada kepada kita seumpamanya, itu adalah sebenarnya sifat yang telah datang daripada Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala yang bagi ilmu, Allah Ta'ala yang bagi rezeki yang luas. Hak Allah. Bila orang puji pun, kita kembalikanlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana hak Tuhan belaka. Allah Ta'ala lah yang mengurniakan kelebihan dan rezeki. Allah Ta'ala mengurniakan akan sifat-sifat keilmuan dan sebagainya, rezeki yang luas sebagainya. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah satu keadaan perjalanan kita.
Biar kita khabar kita ni hamba Allah. Kita kena khabar kita ni adalah orang yang fakir, lagi pula hina, lagi dhaif. Kalau ada keluasan rezeki yang direzekikan Allah, jangan kita berasa sombong dengan kekayaan. Jangan kita berasa besar diri. Kerana keluasan rezeki itu hak Allah Ta'ala bagi. Rezeki daripada Allah Ta'ala. Pandang hak pemberian Allah, anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan hak kita. Allah Ta'ala panggil. Allah Ta'ala mau panggil kembali kita kepadanya bila-bila masa saja. Allah Ta'ala mau panggil kembali akan rezeki yang banyak itu pun bila-bila masa saja. Itu akan satu ketika kemungkinan dia akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita kena duduk diri, jangan besar. Yakni beralih, berjalan, menukar keadaan daripada sifat memakai sifat tercela yang mazmumah, sifat yang kepada yang terpuji. Ingatlah kita ni bukan lebih apa, bukan duk jadi orang panggil. Jangan kita berasa besar, jangan berasa lebih tu. Kerana itu hak bukan sifat kita, kelebihan bukan sifat kita, kekayaan, kemuliaan bukan sifat kita, sifat Allah Ta'ala. Kita dhaif, lemah. Ketiga, berjalan daripada suatu keadaan amal yang hasanah, yang baik, kepada suatu yang sawab. Kita berjalan, kita ubah ni yang ketiga. Kita keadaan perjalanan ni kita yang ketiga. Ni ketiga, berjalan daripada suatu keadaan amal yang hasanah kepada suatu yang sawab, kepada pahala. Berjalan-berjalan atas hasanah, atas kebajikan itu dengan beberapa derajat. Desa kalian itu nakisung. Ini salah. Yang ketiga ni adalah naqis. Apa naqis? Yakni berada dalam sifat kekurangan. Hak ketiga ni kekurangan ni. Hak nak royak perjalanan ni kita ni ada hak bahagian ketiga ni, iaitu kita buat amal ibadat asalnya untuk dapat sawab. Kita buat amal hasanah daripada untuk mendapat pahala. Lepas tu pula beralih juga kepada hasanah untuk dapat derajat pada sisi Allah. Nak jadi martabat, jadi keramat, jadi martabat wali dan sebagainya. Jadi arti beralih daripada makhluk ke makhluk juga. Daripada amal hasanah mula-mulanya peringkat rendah, wa amal nak pada pahala. Hasanah nak pada pahala. Tak sih juga kalau padang yang tasawuf, padang yang pekah, iya dah tu. Nak pada pahala comel dah tu, kata orang pekah. Orang tasawuf kata tak boleh lagi. Jadi kalau pertama, yang ketiga ni kita buat amal hasanah daripada nak kepada pahala, beralih kepada nak kepada derajat. Dua-dua martabat tu KO belakang. KO belakang. Kata kacak KO lah pula. Kacak apa lama-lama kasih lama deh. Bapa bertua dah memang riak muda pula. Tu dia. Hari ni pun lewat mari awal. Uzu. Tengah semaya sunat berasa nak tanda nak kecing. Hujan-hujan lah betul lah. Tak ada makan ubat-ubat kata jadi mudah-mudahan minta Allah Ta'ala boleh beroyak lagi lah, panjang umur lagi dah. Uzur berasa uzur dah ni, masa tak rok dah ni. Tapi bagaimanapun nak royak juga, inilah cara ibadatnya. Inilah kita ni
memanjangkan, menolong, membantu akan agama Allah Subhanahu wa taala. Tu saya target nak menjadi kata menyampaikan sedikit sebanyak apa yang ada dalam hak kita belajar ni. Dengan ilmu nak hamburkan. Gitu. Kemungkinan akhir mana tu mungkin tu. Itu benda. Jadi kalau daripada buat benda hasanah, berjalan-berjalan, nak mula hasanah, amal hasanah, nak pada sawab, berubah berjalan daripada hasanah mahu kepada derjat, nak pada pangkat, jadi apa, ibadat banyak, zikir banyak, mang pada keramat. Kuat ibadat, kuat zikir, mang pada jadi berkat, mau jadi keramat berkat. Nak pada jadi wali umpamanya, nak pada orang panggil ada perasaan begitu. Ini kedua-dua keadaan ni adalah nakis. Dia panggil nakis. Apa nakisan? Masih dipandai kurang dalam pandangan orang ilmu tasawuf ni. Faham tak tu? Kau tak putih kau yang tak cerak kau macam mana? Dia dengung hati suika ni. Boleh faham tak apa ya? Jadi arti mula-mula buat amal hasanah, nak pada pahala. Lepas tu pula beralih kepada keadaan lebih kepada agaknya lebih tinggi, iaitu hasanah, buat amal hasanah elok, mau pula nak pada pangkat dan derajat, nak jadi orang keramat, nak jadi orang wali, nak pada berkat, nak jadi masih muluk. Beramal nak tu buluk, mula nak kepada ngupuh pahala, lepas tu nak pada pangkat derajat pula. Jadi kedua-dua ni nakisun, kurang belaka. Sebab apa kurang? Pasal tidak mahukan Allah, mau benda lain. Macam tadi lah, bermula daripada makhluk ke makhluk juga. Bukan daripada makhluk nak pada Tuhan duk. Gitu benarnya. Jadi macamlah dia misal, sepertilah macam contoh hemar yang memusingkan kisar. Mula situ kembalilah pada ke situ pak musing. Macam gala tanah padi, macam gala tanah padi dengan lembu tak gitu ke? Mula yak pagi dek musing lomak tempat tulu aja. Daripada mula di situ kembali pula ke situ. Daripada makhluk ibadat tu makhluk dah, amalan ni makhluk dah, kan bukan Tuhan. Tapi target nak pahala. Pahala pun makhluk juga. So, lepas tu daripada buat hasanah ibadat, daripada beralih daripada mula nak pahala, beralih pula pada tingkat mau kepada derajat, mau kepada keramat, mau kepadanya bertabak wali, mau kepada benda kelebihan-kelebihan. Tu dia, supaya dapat jadi lebih berkat keramat. Ini semua daripada pusingnya makhluk lakalah, pusingnya dunia lakalah tu, tak kesampaian kepada Allah Subhanahu wa taala, tak jadi kepada Allah. Tu benar situ. Hak ni duk mengaji ni, tiga macam kata, tiga macam cara keadaan ni berubah kepada tiga macam. Tu. Maka yang awal itu, tengok. Maka yang awal itu, mana yang awal? Hak pertama tu. Tu. Maka yang awal itu, mana yang awal? Iaitulah perjalanan kita daripada perangai ya mazmumah kepada mahmudah. Tu pergi ke awal, tu comel lah. Mana comel, mana derajat tu comel lah. Tu.
Maka sini dia kata, maka yang awal itu apabila ada ia awal dengan nisbah iktisab, nasbah usaha. Iktisabun yakni berusaha. Makna kata berusaha, kita usaha ubah PE perangai tak molek kepada jadi PE perangai molek. Tu dia panggil iktisab. Melayu panggilnya usaha. Usaha meningkatkan keadaan kita. Kita mengubah keadaan kita ni daripada duk sokmo perangai tak molek, perangai yang tercela kepada perangai yang terpuji. Ini iktisab. Iktisab yakni usaha. Perangai yang hamidah. Perangai yang hamidah, perangai yang terpuji, itu perangai yang terpuji. Padahalnya kasih bagi kesempurnaannya. Jadi kasih kita kepada kesempurnaan. Sebab itulah kita ubah daripada berperangai sifat mazmumah kepada mahmudah. Kerana kita mahu, kerana kita kasih bagi kesempurnaan. Nak pada kesempurnaan. Dan benci bagi kurang barang yang tiada bagi Allah. Dan kita benci bagi kurang barang yang tiada redha. Buh redha celah tu. Barang yang tiada, bukan baik hak dia, cuma nak jelas je. Tulis bawah redha. Kita boleh benci bagi kurang. Mana kau kurangnya tu? Barang yang tiada redha bagi Allah. Jadi kita ubah perangai hak mazmumah kepada mahmudah. Sebab kita mahu pada kesempurnaan. Boleh jadi molek. Dan kita benci daripada perkara sifat perangai hak Tuhan tak redha tu. Perangai takabur Tuhan tak redha. Perangai ajik diri sendiri Tuhan tak redha. Perangai sombong ataupun lalai lupa Tuhan tak redha. Maka kita ubah daripada hak perkara hak Tuhan tak redha tu, yakni benda mazmumah, kepada hak Tuhan redha, yakni mahmudah. Sifat molek. Tu. Dan yang kedua itu hamidah. Dan yang kedua, perjalanan kedudukan perjalanan kita ni dalam keadaan perjalanan kita pada pangkat yang kedua. Dan yang kedua itu hamidah. Mana kata terpuji, dipujikan pada dirinya. Pada diri perkara tu dipuji. Tetapi apabila melihat ia seorang akan memberi manfaat daripada dirinya, tiada daripada yang mengadakannya Allah Ta'ala, maka iaitu mahjub dengan dia. Tengok dia cakap dia tu payah juga tu, Melayu pun tu. Dan yang kedua itu hamidah. Kedua, yakni perjalanan kita, keadaan kita ni berjalan daripada suatu keadaan kepada suatu keadaan ni yang kedua. Dan yang kedua itu hamidah, maknanya kepujian pada dirinya. Amalan kita tu kepujian pada diri kita, pada diri amal tu, diri ibadat tu hamidah. Mana diri amalan baik tu hamidah, mana kepujian. Gitu.
Amalan yang baik tu memanglah pujian pada dirinya. Diri amalan tu sendiri kepujian. Taatkan Allah, sembahyang, berpuasa, berzikir, bersedekah, beriman. Ini diri amal tu kepujian lah. Sifat terpuji, sifat kepuji, ada kepujian pada diri amal tu sendiri. Sifat pujian bagi amal tu. Macam sembahyang. Pujian bagi amalan itu sendiri. Puasa juga pujian bagi diri puasa itu sendiri. Diri puasa, diri semaya, sememang pada diri amalan itu pujian. Benda boleh. Benda taatkan Allah. Makna diri amal itu sendiri dah sudah mencapai kepujian dah. Gitu. Tetapi apabila melihat ia seorang akan memberi manfaat daripada dirinya. Hak tolehnya ke sini. Buat amal tu comel, semaya banyak comel. Terpuji pada diri amal tu sendiri. Diri ibadat tu sendiri memang kepujian. Semaya, puasa, zikir, taat kepada Allah, tak lalai, tak lupa, sedekah, semualah ini amalan yang kepujian pada diri amalan itu sendiri. Diri amalan itu memang kepujian lah tu, comel lah tu. Tu. Kemudian melihat ia seorang, tetapi apabila melihat ia seorang akan memberi manfaat daripada dirinya, diri hamidah, diri amalan itu sendiri. Gini. Faham boleh? Jadi gini, kita faham dah amalan baik adalah merupakan hamidah, kepujian. Pada diri amal tu memang kepujian. Tak puji buat semaya. Tak kepujian macam berzikir beratus, beribu ni. Tak pujian macam mana kita ada puasa sehari tu rumah ni? Berapa kerana Allah. Kepujian. Tapi yang silap jalannya, kita pandai amalan kita sendiri memberi manfaat, memberi faedah kepada kita, guna pada kita, kita boleh manfaat, kita dapat faedah daripada amalan kita sendiri. Kita tak pandai faedah manfaat boleh kita daripada Allah yang beri kurnia Tuhan, bukan amalan kita, pera kita. Gitu supaya contohnya begini, kita mudah ambil mengerti. Kita kerja buat sehari-hari, pagi sampai gelap kerja, bolehlah rezeki, boleh upah. Jangan kita pandai hak boleh rezeki ni daripada kerja kita sendiri. Kena pandai kerja ni usaha saja je. Kedatangan rezeki minallah. Situ. Amal pun supaya juga. Contohnya amalan kita ni, amalan kita buat memang kepujian. Tapi salah silapnya, kita pandai menapa'ak faedah kita sendiri di akhirat, berjaya dalam akhirat, selamat dalam dunia, sabit kerana kita ni buat amal molek. Amalan molek kita ni lah yang menjadikan manfaat pada kita, selamat dunia, selamat akhirat. Masa tu lupa kepada Tuhan yang memberi. Situ bendanya. Salah situ. Maka Tuhan apa? Kelih kita ni, hamba aku ni tak kenal lagi aku ni. Kalau begitu, duk pandai amalan dia lebih ni, duk pandai amalan dia ni ada harga ni, mahal ni amalan ni. Kalau gitu dia tak khabar kata aku yang berinya. Tu dia. Supaya cari makan tak adil lah. Kita pera kita sendirilah artinya.
Kita pera kita sendiri. Dengan kita cari makan. Tak ingat kata rezeki ni adalah dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Situ bendanya. Boleh faham tak? Tak betul lah. Jadi salah. Silap gelicir puak kena selalu dah. Silap berjalan kena. Tu dia. Itulah. Tu. Jadi bila kena jatuh syirik. Dah syirik, sidik kopi duduk dalam. Sidik kopi duduk dalam. Tu. Tengok, tetapi apabila melihat ia seorang akan memberi manfaat, lihat-lihat daripada dirinya. Daripada dirinya ni takluk kepada melihat ia. Kalau kita ngaji nahwu mengenai takluk, tempat muta'allaq dianya ni apabila melihat. Apabila melihat ia akan memberi manfaat daripada dirinya, diri amalan kita sendiri, diri ibadat yang telah kita buat tu. Tiada daripada yang mengadakannya amal. Kita tak tilik kepada yang mengadakan amal kita tu siapa. Siapa yang boleh buat kita ni bangkit beramal tu? Siapa yang tolong kita? Siapa boleh kita buat amal ni? Tak pandai pada yang mengadakan, yakni Allah. Duk pandai kata manfaat mudarat daripada hak kita sendiri. Situ dia kata mahjubun, terdinding. Tu. Maka iaitu melihat kepada memberi manfaat daripada dirinya, maka iaitu melihat ia tu. Maka iaitu melihat ia akan memberi manfaat daripada dirinya, tiada daripada mana Tuhan yang mengadakannya amal yang hamidah. Situ. Maka iaitu mahjubun, maka iaitu yang tersebut mahjub, di dinding, dihijab dengan dia, dengan amalan kita, terhijab kita dengan amalan kita sendiri, dengan yang hamidah tadi, yang terpuji itu, terhijab dengan benda tu. Maka bahawasanya diri itu, diri kita ni, maka bahawasa diri itu akwanun, diri yakni makhluk kita sendiri, amalan-amalan kita, akwanun, semuanya makhluk. Akwan, segala yang ada ni, segala yang ada ni semuanya makhluk Allah. Kita sendiri makhluk, amalan kita juga makhluk. Mana boleh kita nak bergantung pada amalan kita. Sebab itulah Nabi kata, kita masuk syurga bukan dengan amalan kita. Tu. Bahkan kita dapat masuk syurga dengan kurniaan daripada Allah dan kemurahannya. Gitu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, Rasulullah juga begitu ke? Dengan makna masuk syurga dengan tidak kerana amal. Jawab kata Nabi, aku pun samalah maknanya. Aku masuk syurga bukan kerana amalanku, bahkan masuk syurga kerana rahmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Lepas tu dah moga masuk syurga, tidak sabit amalan kita, apa kita nak buat gaduh buat apa ke amalannya? Dah katakan, nak buat amal gaduh buat apa? Kenapa kita nak buat sangat amal ni? Nak rajin sangat ibadat ni?
Sedangkan masuk syurga kita bukan kerana amal. Jangan jadi Jabariyah lah. Jabariyah ni pakai tak semaya bag apa pun, dia kita nak boleh syurga kat syurga lah. Tak semaya pun. Kalau dia masuk neraka, kalau dia hak janji neraka, wa amal ibadat pun neraka juga. Hanya kata gitu. Ni Jabariyah ni, panggil ni Jabariyah ni. Yang sebenarnya adalah amalan kita itu, ibadat taat kita itu, itulah dalil kita alamatnya sebagai alamat orang yang dapat syurga. Bila orang rajin buat amal, rajin taat pada Allah, itu tanda-tanda dianya ahlul jannah. Itu tanda ciri-ciri dia dah tu. Tuhan buat gitu tu. Orang nak ahli syurga, Tuhan buat dah ke dia. Taat baik pada mengerjakan amal. Amal dan taat dia itulah sebagai bahan bukti dia ahlul jannah. Gitu. Kemudian amal dan taat kita buat ni semata-mata untuk menunaikan akan kita ni abdi kepada Tuhan kita. Tu saja. Kita buat amal ibadat ni tak ada fikir nak pada balasan-balasan ni. Yang kita fikirnya nak jadi benar-benar jujur. Betul kita ni hamba bagi Allah. Bila tanda hamba, tentulah kena taat. Kenalah kita taat kepada Allah Ta'ala. Sebab kita hamba dia. Kita kena tunai sifat pengabdian diri ni. Gitu. Balasan Tuhan, itu Tuhan dah cadan dah. Allah Ta'ala dah janji dah. Gitu. Orang yang buat baik, taatkan Allah, Allah Ta'ala akan balas kebajikannya tu. Tuhan tak buat zalim. Tetapi di dalam pengajian tasawuf kita, hanya kita buat amal ni kerana Allah, kerana menunaikan perintah Allah. Tu saja. Tetapi balasan tu adalah kembali kepada Allah Ta'ala sendirilah. Pulang ke dia lah. Dia akan menentukan segala-galanya. Dan yang ketiga itu mahmudah. Ni bahagian yang ketiga pula. Ni. Dan yang ketiga itu mahmudah pada suatu wajah. Mana dan yang ketiga itu mahmudah, makna dipuji pada suatu wajah, pada satu jalan, satu sudut. Satu sudut mendapat pujian. Dan mazmumah dicela pula pada suatu wajah, pada suatu jalan. Jadi amalannya hak tula, tapi jadi pecah dua gia. Satu gia mazmumah, mahmudah. Satu gia pula jadi mazmumah. Bagatulah. Tengok lagu mana jadi. Satu ibadat, tapi satu pihak jadi mazmumah, tercela. Satu pihak jadi mahmudah, terpuji. Benar saja. Lagu mana? Tengok katanya. Tu. Dan yang ketiga itu mahmudah pada suatu wajah, pada suatu jalan. Satu pihak. Dan mazmumah pada suatu wajah, suatu pihak. Mana suatu pihak? Satu pihak, satu wajah dipuji, satu wajah dicela. Tu dia. Contoh, tengok contoh dia. Seperti ikhlasnya seorang tu.
daripada darul fana dunia. Ikhlas makna melepah. Ikhlas ini makna kata melepaskan diri. Akhlaso yukhlisu, khalaso yakhlusu, melepahkan diri. Kita buat amal ibadat kerana melepaskan diri kita daripada darul fana, negeri fana, kepada negeri al-baqa, negeri yang kekal abadi. Jadi yang ketiga ni, kita buat amal dalam masa dunia ni kerana untuk nak melepaskan diri kita daripada dunia, mahu tuju kepada akhirat. Lalu kita fikir kita ni mahu menyediakan amal. Kitanya sedar, kita ni sedari, kita ni sekarang sedar duduk berjalan, nak tinggal negeri fana, mahu kembali ke negeri baka. Tak kalau kita nak berjalan ke negeri baka, tentulah kita kena cadang ke bekalan. Nak pergi Mekah pun kena ada cadangan. Nak Kuala Lumpur pun kena ada bekalan, takkah? Ini pun macam ni lah kita buat amal ni. Kita faham, kita mau meninggal alam dunia, menuju pada negeri baka, tentulah aku kena cadang ibadat. Nak buat amal, nak cadang ke bekalan. Cadang ke bekal. Tak gitu kah? Baik. Maka adalah ia orang yang beramal tu sejahtera, selamatlah daripada azab. Orang cadangkan amal tak kena azab. Situ mahmudah. Baik. Comel. Maka wajah jalan. Maka wajah jalan ya mazmumah itu yang dicela tu, syughulnya, sibuknya pada bahagian nafsunya daripada musyahadah Tuhannya. Gitu. Jadi artinya dia buat amal pada pihak fikir-fikir nak melepaskan diri kita ni, nak beralih daripada negeri fana menuju pada negeri baka. Lalu kita cadang ke amalan, kita cadang bekal, kita sedar kita perlu sangat kepada bekalan. Sini adalah mahmudah, sebab kerana tidak kita ni jadi orang apa-apa, amalan ada. Baiklah, maka sini kita dikirakan mahmudah kerana kita buat amal cadang untuk jadi bekal. Dan kita pula insya-Allah tidak kena azab. Itu dia. Kemudian pula yang jadi masalahnya ialah maka wajah ya mazmumah itu, jalan yang kata kena cela tu. Hak celanya amalan tadi itu ada pula satu wajah dicela. Pihak mana kena cela? Syughulnya, yakni bersibuknya pada bahagian nafsunya. Pada bahagian nafsu. Orang panggil nak kepada balasan di akhirat, nak ke syurga, nak pada balasan sana, nak pada bidadari, nak pada mahliga. Situ gia nafsu. Situlah yang tercelanya pula. Namun kita lepas daripada azab. Tetapi hak kurangnya pasal ada habuah, kita tutup sibuk kerana nak kepada benda bahagian nafsu. Apa dia? Balasan. Nak ke syurga, nak dapat bidadari, nak dapat mahliga. Tuhan janji tu. Maka pada fiqh kedudukannya kena pada tempatnya. Kedudukan fiqh
Tapi kalau duduk kata sauh masih dikirakan kurang tu. Naqisun kurang tadi, naqis. Yang ni buat amal dia nak ulah hak 3 tadi itu sebagai garis, sebagai kita panggil garis saya kasar. Hak ni dia panggil ulas saya bawah. Hak 3 ni, hak bawah ni ulas saya pula. Pendetailan dia pula. Jadi hak tadi buat amal tu moleklah mahmudah, pujian. Tapi kerana nafsu nak pada balasan. Situ tercelur. Bukan kerana nak musyahadahkan Allah, bukan kerana pandangkan Allah, tapi pandai kepada balasan. Sini dia panggil naqis, kekurangan tu. Tu. Itulah perjalanannya. Jadi tasawuf ni memang mendetail lah. Memangnya tapih sungguh. Tapih. Siapa betul-betul kak hok pati betul-betul. Tu dia. Hok siapa-siapa sarap kena buat berlaku. Tu. Faham ke dak yang 3 ni? Nak faham ke dak ketiga dak ni? Jadi gini. Hak yang 3 ni iaitu kita sedar, kita insaf bahawa kita sekarang di dalam perjalanan kita daripada negeri Pano, kita tumpu tuju pada negeri Baka. Oleh itu kita sedarlah, kita memang kabarlah kita ni nak kepada ibadat lah. Lalu kita buat amal. Buat amal. Maka amalan kita ni adalah di segi satunya pihak terpujilah tu. Kepujianlah tu. Ulah tadi juga ni pun ni. Dia panjang sikit. Lepas tu satu pihak mazmumah diceluk. Pihak mana yang kena celuk? Pihak kita buat ibadat mau kepada balasan. Balasan ni dia nafsu. Balas syurga pun nafsu juga. Mana tak si nafsu ke? Nak pada bidadari. Tu. Tak nafsu ke? Nak kepada mahliga. Tak nafsu ke tu? Nak kepada segala kesedapan, kelazatan. Tak nafsu ke tu? Nafsu lah. Tapi bagian nafsu pun direda dan dibenar. Bukan dilarang. Cuma tak sampai derajat yang tinggi. Tu saja. Tak dapat derajat pilihan. Kalau kita naik kereta api ke kelas 3. Kalau naik kereta bas, kelas ekonomi. Kadang-kadang dekat dengan nak hampir-hampir ke ekor juga. Tika mari angin kuat gelepar belakang. Kalau kan mabuk situlah, wek lah dia. Naknya pos kelas nu. Ni pos kelas nu. Hidang tu tak berhenti-henti. Duk ida semua. Nak makan tu saya makan pun mari semacam. Gitu. Sini duk kecek ni, bak pekoh tak apa dah. Pekoh kata duk pada kelas ekonomi pun tak apa dah, asal boleh pergi je. Boleh nak ke Batu Uban tak apa dah. Siapa juga Mekah tu? Tu dia siapa juga, bukan tak siapa. Duk di kelas ekonomi pun. Kalau duk di kelas pos kelas atau kelas apa? Kelas orang nombor 1. Situ gak. Makan ni gak tarik idah. Allah idah lah, ada belakang dah gitu. Nak tak sih je. Mari sokmu. Gitu. Siapa kita ni senak beruk nya jamu demo. Gitu. Apa kelas? Situ target dek kecek ni. Bukan menafikan balasan syurga selamat. Walau nak ke syurga pun tak apa. Memang dah begitu sungguh. Tuhan janji. Cuma dek kiranya antara derajat-derajat ni. Gitu. Baiklah tu dah. Tak payah mana Alah gitu je. Tapi rajin buat amal pun terpuji dah. Takut pada papa ke dana di akhirat pun
amat terpuji dah tu. Ingat nak bekal, nak berpindah daripada negeri yang fana kepada negeri yang baqa. Sekarang kita duduk dalam perjalanan, duduk dalam perpindahan daripada negeri yang fana ni nak kembali pada negeri yang baqa lah. Sebab kita mari pada sana, kita kembali pula ke sana. Gitu. Jadi maka wajah yang mazmumah itu syughulnya, makna bimbang, berbimbangnya, bersibuknya pada bahagian nafsunya. Jadi hak tiga hak bawah ni pun dia nak ulah tiga hak atas ni lah juga. Tiga hak atas tadi tu secara kasar-kasar. Yang ketiga bawah ni secara mendetail. Hak tiga tu lah juganya. Nah tu. Maka wajah yang mazmumah itu syughulnya, mana bersibuknya pada bahagian nafsunya. Sibuk daripada sibuknya ataupun syughulnya pada bahagian nafsunya daripada musyahadah Tuhannya. Orang panggil tinggal musyahadah Tuhan. Tinggal musyahadah kepada Allah dalam beramal tu, dalam beribadat tu, meninggalkan tak musyahadah ke Tuhan, tak ingat, tak pandai ke Tuhan. Duk pandainya nak pada balasan, nak dapati bahagian nafsu. Tak ada nafsunya. Nafsu mau kepada nikmat, mau kelazatan syurga, mau kepada balasan yang telah dijanjikan Allah telah. Bidadari, mahligai, tu dia. Tak era ke Tuhan dah. Tu. Nah, itulah bang. Jadi situ mazmumah, jadi mazmumah. Dan tiadalah demikian itu. Demikian syughulnya pada bahagian nafsu tu. Situ. Dan tiadalah demikian itu. Demikian duk sibuk dengan hak nafsu ni, nak pada balasan syurga. Tiadalah demikian itu daripada hal kelakuan orang yang arif. Duk sibuk nak ke syurga tu, itu bukan pesing orang arif billah. Bukan pesing orang yang arif. Duk sibuk dengan balasan syurga ni kak, itu bukan kelakuan, bukan keadaan orang arif. Daklah. Tak kena. Wanzur. Betul. Tengok cerita. Dan adalah berjalan kepada Allah Ta'ala itu. Dan adalah berjalan kepada Allah Ta'ala itu. Lagu mana berjalan kepada Tuhan? Maksudnya, dia nak beri faham kepada kita, maksud perjalanan kita ni kepada Allah. Apakah caranya? Apakah keadaannya? Ni benarnya. Tu. Dan adalah berjalan kepada Allah Ta'ala itu dengan penuh daripada segala kainat, segala makhluk ni. Perjalanan kita kepada Allah ialah kita kena penuh segala kainat, segala makhluk-makhluk. Mana kata penuh, jangan pandai, jangan mahu kepada
makhluk. Jangan menaruh kehendak kepada makhluk dalam ibadat tu, dalam mengerjakan amal tu. Jangan tuju pada kehendak makhluk. Bahkan kita panuhkan segala kainat. Kita panuhkan segala kainat. Lagu mana kita panuhkan kainat? Dengan melihat mukawwinnya kainat. Kita panuhkan makhluk, kita pandai kepada penjadi makhluk. Akwan makhluk, mukawwin penjadinya. Jadi kita panuhkan semua makhluk, kita pandai kepada Tuhan yang menjadikan dia. Suhukkan Allah, barulah dikirakan kita siapa. Barulah dikira kita sudah sampai kepada matlamaknya, iaitu panuhkan segalanya kainat. Kita pandang sampai kepada yang mukawwinnya. Dia mukawwin penjadi. Yang ni Allah. Tu pandang kepada Allah. Jangan buat apapun amal ibadat mahu pada balasan, mahu pada makhluk. Jangan. Tu. Iaitulah panu tu. Iaitu panu daripada segala kainat dengan melihat mukawwinnya, iaitulah yang dituntut. Itulah yang dituntutnya. Yang dituntut. Itu maknanya. Dan inilah kesudah-sudah. Dan inilah, ini melihat mukawwin ni. Dan inilah, ini melihat mukawwinnya, pandai kepada penjadi. Dan inilah melihat pada mukawwin, melihat pada Tuhan yang menjadi. Inilah kesudah-sudah perjalanan. Perjalanan kita suknya ke situ. Apa dia? Sampai kepada pandankan penjadi. Itu dia. Kembalikan hati kepada penjadi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesudahan perjalanan bagi orang yang muntahi. Orang yang muntahi, orang yang sampai perjalanannya, sapalah kepada Allah. Gitu. Wanzur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Jadi tuan kita hikam, dia wak datang dalil, wak datangnya suatu hujah, iaitulah berjalan, bertolak daripada makhluk, tumpulah kesudahan kepada Allah. Itu dia. Sampai kepada yang muntahi, pada yang kesudahan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ila rabbikal muntaha. Wa inna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya kepada Tuhan kamu jualah al-muntaha, tempat kembali, tempat tempat kesudahannya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanzur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Dan tilik olehmu kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi?
maka barang siapa ada pindahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka adalah pindahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bila hati kita mahu berpindah kepada Allah dan Rasul, itulah kitanya berpindah adalah sebenar-benar, yakni berpindah pada Allah dan Rasul lah. Bukan pindah daripada makhluk kepada makhluk juga tak. Berpindah daripada makhluk ilallahi wa rasulih, berpindah pada Allah dan Rasul, yakni kembali pada Allah dan Rasul. Yakni maka amalkan olehmu atas demikian itu. Demikian yakni berpindah tu kepada Allah dan Rasul. Seperti bahawasanya engkau berpindah kepada kedua-duanya, kepada Allah dan Rasul, dan jangan engkau berhadap bagi lainnya. Jangan pindah hatimu, tumpu terus pada Allah dan Rasul. Jangan tumpu, jangan berpindah kepada yang lain. Arti berpindah daripada makhluk, tumpu pada Allah dan Rasul. Tinggal Mekah, tumpu pada Madinah pada zaman Rasulullah, untuk ikut perintah Rasulullah supaya menunaikan akan perintah hijrah. Maka hijrah pada Madinah ni kehendaknya Allah dan Rasul supaya niat kita berpindah kepada Madinah. Sahabat dulu mau menunai perintah Allah dan Rasul, iaitu dapat menunaikan ibadat dengan sempurna di sana. Sebab di Mekah tak boleh buat amal, dia sekat dia buat kafir. Itu asal cerita hadis ni. Maka dalam tasawuf ni dia ambil muktabas, orang panggil dia cedok ambil hadis tu untuk sesuaikan dengan cara berpindah hati kita kepada Allah dan Rasul. Samakanlah dengan cara berpindah sahabat dulu Mekah ke Madinah kerana Allah dan Rasul juga. Bukan kerana nak ke dunia, bukan kerana nak pada perempuan. Ada juga kerana sahabat pergi pindah Madinah tu atas tujuan lain, nak kepada harta, nak pada isteri, nak pilih sana. Hak duk kasih lama di Mekah, perak lari ke Madinah, ikut pergi hijrah dengan Nabi ke Madinah atas niat nak itah hak mana hari tu duduk mana di Madinah ni, nusuk mana ni. Maka itu orang panggil berhijrah ke Madinah atas tujuan nafsu. Jangan gitu. Kita pun juga berpindah daripada ibadat, jangan tuju pada nak pada dunia, nak pada balasan syurga, nak pada hawa nafsu. Maunya beribadat tujukan Allah dan Rasul. Gitu benda. Balasan di tangan Allah. Allah Ta'ala telah menyediakan segala-galanya. Tak kena kita ada fikir hal balasan tu. Naknya buat saja. Sebenarkanlah perintah Allah. Itu bendanya. Kalau ke buat amal, duk fikir ke mengupah, buat amal, duk fikir pada balasan, itu digelar dalam kitab tasawuf amalan orang menego. Amalan orang menego. Bagaimana? Buat amal sikit, berapa balasannya? Banyak mana balasannya? Kira rupa khas mata. Itu mana? Dan barang waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Tu. Waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha awi mura'atin yatazawwajuha. Awi mura'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi.
Dan barang siapa ada berpindahnya kepada dunia, hijrah pada Madinah untuk dapati dunia, harta benda, nascaya diperolehnya akan dunia. Bolehlah dunia tu. Atau kepada perempuan, hijrah pada Madinah mau pada perempuan, yang kita terlepas tangan dulu, nascaya dinikahinya akan perempuan. Bila hijrah kerana nak tutup cari perempuan, dia akan boleh perempuan tu. Hijrahnya, ada hijrah tak dapat. Sebab hijrah kerana dunia, hijrah kerana syahwat. Yang naknya hijrah ilallahi wa rasulih. Hijrah ke Madinah tu kerana perintah Allah dan Rasul. Bukan berhijrah kerana mau sesuatu yang bangsa dunia ataupun syahwat. Tu. Maka adalah pindahnya itu, kesimpulannya, maka adalah pindahnya itu kepada yang berpindah kepadanya. Arti pindah kita dikiranya ikut niat kita. Hijrah kita, perpindahan kita, balasannya kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyati. Segala amalan kita berdasar pada niat. Apa kita mahu? Tu. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu, segala amalan itu adalah kembali kepada niat masing-masing lah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya bagi setiap seseorang itu mengikut apa yang diniatkan. Niat kerana Allah, dapatlah pahala kerana Allah. Niat kerana dunia, boleh dunia. Niat nafsu, boleh nafsu. Maka kita ngaji bersamalah tentang hari ni nak menekankan perpindahan daripada amalan kita tu menuju pada Allah. Jangan amalan kita menuju ke arah kemahuan balasan yang bangsa nafsu, yakni syahwat, nak pada syurga, mau pada balasan-balasannya yang berupa yang kelazatan. Dan sungguhnya wallahu a'lam. Bismillah. Nurun Nafis ya.
mana pak kita ni? Bermula kaifiat. Bermula kaifiat memandang dan musyahadah ke yang demikian itu demikian syuhud atau pano pada memandang ke sifat Allah. Yakni kaifiat memandang dan musyahadah yang demikian itu demikian sifat Allah Ta'ala. Jadi cara kita musyahadah, cara kita pandai akan tajalli sifat-sifat Allah ataupun pandai pada wahdatus sifat. Kita ngaji hari ni yakni pandai cara nak suhu pada wahdatus sifat Tuhan. Nak beri kata nampak sifat sebenar-benar yang bersifat dengan sifat kamalat Allah Ta'ala sahaja. Supalah kita ngaji hikam tadi juga. Tu dia. Kembali kepada Allah. Ala ilallahi tasirul umur. Ingat, jaga-jagalah. Ingatlah kepada Allah Ta'ala jualah. Tasirul umur, kembali segala pekerjaannya. Maka sekarang dia royak kita sini kaifiat atau cara nak suhuk sifat Tuhan malam mana. Nak nampak kata suhuk kita sifat yang kamalat, kudrat, irada, ilmu, haya, samu, basa, kala, itu adalah sifat Tuhan semata-mata, bukan sifat kita. Gitu. Kita kena panu sifat kita, we pandai kata kudrat Allah yang maha kuasa, yang maha menghendaki segala-galanya ialah Allah. Yang maha alim ialah Allah. Gitu. We pandai, we nampak Tuhan belaka. Tuhan belaka lah. Tuhan lah yang menghendakinya segala-gala. Tu dia. Itu benda. Kaifiatnya, lagu ni kita pandai. Kaifiat mandai ni. Syuhud. Iaitu seperti contohnya bahawa engkau pandai dan engkau musyahadah. Pandai-pandai tu pandai dengan mata kepala. Musyahadah tu pandai dengan mata hati. Pandai dengan mata basirah. Mata hati. Kita ada mata di hati. Kalau tak ada mata di hati, tak boleh reti mengaji ni. Tak nampak. Tak nampak. Dia tak ada kalau mata hati kita gelap, tak gitu ke? Bila mata hati gelap, dia tak masuk. Dia tak nampak. Dia tak faham. Maka pandai dengan mata kasar, pandai dengan hak zahir. Gitu. Pandai dengan mata hati, yakni hati kita pandang kepada Allah Ta'ala. Yang kuasa, Allah yang maha kuasa. Allah yang maha alim. Allah yang maha menghendaki segala-gala. Gitu. Sebab apa? Sebab kerana Allah Ta'ala mencerahkan alam dunia ni dengan kesan asar sifat-sifat Allah. Kata hikam Ibnu Athaillah yang disebut oleh syarahnya Abdullah Hijazi, syarah hikam bagi Ibnu Athaillah, tapi disarahkan oleh Ibnu Hijazi yang bangsa Arab. Dia kata gini. Dia kata Allah Ta'ala telah mensinari akan alam dunia ni dengan asar. Apa asar?
dengan kesal-kesal daripada sifat Allah. Allah Ta'ala mensinari alam dunia ni daripada kesal sifat Tuhan lah. Apa sifat Tuhan? Kesal sifat Tuhan. Kudrat Allah Ta'ala lah yang menjadikan alam langit bumi. Lepas tu dia pula yang buat lapu di langit tu. Bulan menyinari alam. Matahari mencerahkan alam. Tu. Kita dapat manfaat dengan cahaya nur matahari. Kita dapat melepaskan mudarat dengan sebab kita nampak tengok benda-benda yang membahayakan. Oleh manfaat yang daripada matahari. Kemudian Allah Ta'ala mensinari alam ini daripada kesal sifat-sifatnya. Kesal daripada kudrat, kesal daripada sifat iradah, kesal daripada sifat ilmu lah. Kesal jadi alam jadi cerah ni daripada sifat-sifat Allah. Kesal sifat Tuhan. Apa dia? Kudrat, iradah, ilmu. Itu dia. Seterusnya. Kudrat, iradah, ilmu sebagai contoh. Dengan kudrat Allah menjadikan sinaran pada alam ni. Dan dengan iradahnya lah menjadikan sinaran bagi alam ni. Dan dengan ilmunya alim lah yang menjadikan alam dunia ni bercuaca dan cerah dengan lampu-lampunya, iaitu matahari, bulan dan bintang-bintang. Jadi oleh itu cerahnya alam daripada kesal sifat Tuhan. Kesal asar, kata Arab, asar daripada sifat Allah. Mencerahkan alam ni. Alam jadi bersinar ni. Jadi sinarnya alam hasil daripada kesal-kesal sifat kudrat Allah. Kesal daripada iradatnya Allah dan ilmunya. Itu dia. Itu benda. Itu Allah Ta'ala mencerahkan alam dengan kesal sifat dia. Allah mencerahkan hati. Allah Ta'ala mensinari hati orang arifin, orang yang kenal Tuhan, orang arifin billah, orang arif dengan Allah. Hati dia bersinar, mata hati dia bersinar. Bersinar dengan apa? Bersinar dengan tajalli sifat-sifat Tuhan. Debus itu pula. Hati orang arifin billah ni dapat kenal Tuhan molek, seru dengan Tuhan molek, yakin ke Tuhan sungguh sampai adanya tajalli sifat Tuhan, kudrat iradat Tuhan, ilmu Tuhan lah. Bui hati orang ni dapat kenal dia. Allah Ta'ala lah yang mensinari akan hati mereka ini. Tu. Allah Ta'ala mensinari dengan pandai kepada tajalli sifat. Mana tajalli sifat? Tuhan kita pandai ada iradah. Tuhan punya sifat ilmu. Allah Ta'ala punya sifat kudrat. Allah Ta'ala punya sifat samuk basar. Allah Ta'ala punya sifat haya. Allah Ta'ala punya sifat kalam. Itu dia. Maka kita pandai sifat-sifat Tuhan beginilah masuk ke hati kita, akan yakin sebenar kepada Allah Ta'ala. Maka hati kita rasa yakin sebenar kepada Allah dan menyinari sinar dalam hati kita ni cerah. Yakin Tuhan nampak cerah sungguh, faham sungguh. Ini hasil daripada kenyataan tajalli sifat-sifat tadilah. Jadi kecek mudah, Allah Ta'ala lah yang membukakan hati kita. Allah Ta'ala yang menjadikan hati kitanya bersinar, dia cerah cuaca dengan pandai kepada sifat-sifat Allah. Tajalli sifat ni atau tauhidus sifat ni, wahdatus sifat ni, kita mengesahkan sifat Allah.
Allah jualah yang kuasa. Allah jualah yang alim. Allah jualah yang pun iradah yang mutlak. Itu benarnya. Ni wahdatus sifat. Kita mengaji ni. Tu dia. Itu kaifiat kita pandai. Inilah kita mengaji ilmu yang sangat-sangat besar gunanya faedah pada kita. Sebab ilmu yang kita mengaji ini ilmu yang menghasilkan pada kita akan sebenarnya kita beriman pada Allah dan kita yakin sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak adalah kelebihannya yang paling lebih melainkan ilmu yang menuju pada ini keadaan, ini perkara ni. Ilmu lain pun ilmu Tuhan juga, fiqh usuluddin, tapi dia cara dia kegunaan fiqh untuk reti cara-cara buat ibadah, kegunaan usuluddin untuk kita fahamkan dari segi i'tiqad, ilmu tasawuf untuk ada rasa-rasa dengan Tuhan, rasa-rasa zuk dengan Tuhan dapat dengan tasawuf. Yakin jelira, yakin Tuhan ni ada jelira dengan ilmu tasawuf. Tak ada ilmu ni kita tak rasa jelira. Maka sebab itulah Nabi sebut al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Tu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan inilah maksudnya tasawuf. Hak dalam hadis murad ihsan ialah ilmu hakikat ni. Kena dengan Islam hukum fiqh, rukun Islam yang 5. Kena dengan iman, rukun iman yang 6 perkara tu. Kena ihsan tasawuf ni. Nabi royak awal-awal lagi dah. Nabi royak belaka dulu-dulu dah. 3 ilmu ni. Fiqh itulah pada sebutannya al-Islam. Rukun Islam yang 5 perkara dah. Al-iman kembali pada ilmu usuluddin, faham pada ilmu akidah, rukun iman yang 6 perkara. Al-ihsan ialah an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu sembah akan Allah seperasa-perasa, serasa-rasa kamu nampak dia. Ini benda. Ini benda. Sembah Tuhan serasa-rasa nampak. Serasa-rasa supaya kelih. Serasa-rasa supaya nampak di mata hati. Bukan nampak baga-baga tu bukan dia. Bukan begitu. Nampak melalui zauqiyah, suluhan hati sertanya yakin sebenar dan jelira. Itu bendanya. Seperti bahawa engkau pandang dan engkau musyahadahkan dengan mata hatimu dan dengan i'tiqadmu bahwasanya segala sifat yang berdiri ia segala sifat kepada zatnya Allah. Kepada zatnya Allah. Segala sifat-sifat tadi ada berdiri ataupun maujud pada diri zat Tuhan. Qudrat berdiri pada zat Tuhan, tak ada pada yang lain. Iradah ada di zat Tuhan, tak ada bagi yang lain. Ilmu ada di zat Tuhan, tak ada bagi yang lain. Sifat haya pada zat Tuhan, tak ada pada yang lain. Sifat sama, basar kala ada pada zat Tuhan belaka. Hak lain hanya bayangan-bayangan saja. Hakikat sebenar yang bersifat dengan sifat tadi hanya Allah. Hakikinya Allah. Adapun ada sebutan pada yang lain, atas yang lain majazi.
Penyemeh je. Tu dia benda. Iaitu seperti kudrat, contoh, dan irada, dan ilmu, dan haya, dan samuk, dan basar, dan kalam. Sekaliannya itu sifat Allah Ta'ala. Tu. Kerana kenapa kata sifat Allah? Sifat 7 perkara tu sifat Allah. Kerana tiada ada zat. Kerana tiada ada zat yang bersifat dengan segala sifat yang tersebut itu pada hakikatnya malaikat zatullah Ta'ala jua. Dia kata sifat kudrat, irada, ilmu, haya, samuk, basar, kalam, hakikatnya itu sifat Tuhan sahaja. Bukan sifat alam, sifat makhluk, tak ada sifat ni. Kerana sifat tersebut hakikat sebenar sifat Allah. Tuhan sebenarnya sifat dengan kudrat. Gitu. Tuhan sebenar-benarnya bersifat dengan iradat. Allah Ta'ala sebenar-benarnya bersifat dengan sifat ilmu. Sebenar-benarnya itu sifat Tuhan saja. Zat yang lain, zat makhluk, diri kita tak ada punya sifat-sifat ini. Hanya kita ni punya sifat ni atas jalan penyemeh saja. Atau majazi kata Arabnya. Majazi saja, pinyai je. Tak pinyai berana kerana kadang-kadang matanya molek-molek boleh melihat. Akhirnya jadi tak nampak. Hilang penglihatan. Telinga boleh dengar molek-molek. Lama-lama hilang pendengar. Jadi kalau benda tu hakiki hak kita, nak hilang bapanya. Dok situ lah. Tak gitu ke? Tapi dok ada satu masa nya ambil klik pada masa yang lain. Habis-habis bukan ambil klik saja telinga mendengar, mata melihat, pakai nyawa pun ambil juga klik. Jadi kakulah habis. Kalau ambil setengah-setengah boleh juga kita kira kok lain pinjam-pinjam. Pinjam ke berapa? Mata labu. Kalau boleh ada ketua pisah, nyembuh manik lain boleh nampak. Orang panggil pinjam-pinjam. Telinga pula tak dengar. Ada alat wayar masuk boleh berdengar. Tu dia. Pinjam-pinjam dah gitu ke. Nyawa buat mana? Mana nyawa? Tak ada bila tak leh dah nak buat nyawa yang basah, orang panggil pinjam tak leh. Habis. Tu dia. Orang boh ada orang bubuh alat berdengar di telinga. Mungkin alat tu murah ramuknya. Boleh jadi harga murah. Adalah orang tua dia buat alat dengar telinga. Dia kata bunyi derah belaka. Ayah kokok pun derah, cicak kokok pun derah, pong. Jadi bengih pula telinga dia. Jadi derah terlajuk. Jadi derah tak ada tangga. Derah tak ada tangga. Derah sokmu. Kalau cicak kokok pun tong. Hak berat sekali kata dia. Ayah nak bertelur tu. Duk sahut menyahut. Tino kokok ketok, jatuh pun ketok kata Allah tu sakit telinga dia kata. Habis-habis pakai cabuk tak saya pakai bosan. Moga pasal penyemeh lah gitu lah. Itu dia bukan hak tu hebui tu, hak makhluk ekor. Hak tu hebui molek. Boleh dengar molek, koho dengar koho, derah boleh dengar secara derah. Ni derah sokmu. Tak sih juga. Itu dia benda. Dia. Sekaliannya itu sifat Allah Ta'ala. Kerana tiada ada zat yang bersifat dengan segala sifat yang tersebut itu
pada hakikatnya malaikat zatullah ta'ala juga. Dan dibangsakan, dipanggil atau disebut, disebut atau dipanggil, dibangsakan, disebut atau dipanggil segala sifat ini pada makhluk atas jalan majazi juga. Sifat kita ni ada mendengar, sifat kita ada melihat, sifat kita ada irada, sifat kita ada kudrat. Hak disandar pada kita, dipanggil kita, majazi saja jah. Pinjam je. Apa panggil pinjam? Tuhan pinjam sekejap saja. Betul. Tu. Tiada pada hakikatnya, hakikat tak ada. Tak ada. Tu. Bukan sifat kita tu. Malaikat hak sebenarnya bersifat tersebut zatullah ta'ala juga. Hak bersifat dengan sifat tu sebenar-benarnya diri Tuhan. Zatullah, diri Allah. Diri Allah juga lah sebenar-benar bersifat dengan kudrat, irada, ilmu, hayah, sama, basar, kalah dan segala sifat kemalak-kemalak yang lain sebenar hak Allah Ta'ala juga hakikatnya. Itu dia. Dan hanya sonyo segala sifat yang tersebut itu engkau lihat ada ia sifat kudrat, irada, ilmu tu contohnya. Dan hanya sonyo segala sifat yang tersebut kudrat, irada, ilmu seterusnya engkau lihat ada ia segala sifat tersebut ada berdiri pada segala makhluk itu. Sifat-sifat tersebut hak kita duk pandai kata ada kita ni, sifat-sifat kudrat, irada, ilmu, hayat hak ada di makhluk itu mazharnya. Sifat kita ni jadi mazhar bagi sifat Allah. Apa mazhar? Tepat kenyataan. Sifat kita ni dalil bagi sifat Tuhan. Gitu. Iradat kita dalil bagi iradat Allah. Kudrat kita dalil bagi kudratnya Allah. Ilmu kita dalil bagi ilmu Allah. Arti sifat ada kita ni mazharun, mazhar. Apa mazhar? Bahasa Melayu tepat nyata. Tepat kenyataan bagi sifat-sifat Allah. Sifat ada kita ni sebagai petunjuk kepada sifat Allah. Kalau kecek reti mudah dalil. Dalil ada Tuhan sifat kudrat iradat. Seperti hak kudrat kita ni lah, iradat ada kita, ilmu ada kita, hayat ada kita. Hak di kita ni lah tunjuk pada hak Allah Ta'ala sebagai dalilnya, sebagai kenyataannya. Gitu benar. Boleh reti dah tu. InsyaAllah. Mazhar sifat Allah Ta'ala juga. Sifat kita tunjuk pada sifat Tuhan. Dalil bagi sifat Allah. Atau kenyataan bagi segala sifat-sifat Allah. Tapi ada di kita majazi, ada di Allah hakiki. Panggil dia serupa lah. Kita ada kudrat, Allah ada kudrat. Tapi kudrat Allah sebenar-benar. Ada kita hanya pinjam saja. Wallahu a'lam. Maka apabila wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Allahumma anfa'na وزدنا ولا تنقصنا اللهم آمين اللهم اغفر لنا وارحمهم كما ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم اجعل جمعنا هذا وتفرقنا من ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا هب لنا مسيئا لمحسننا ومقصرنا وهب لنا الكل بوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة